nanti saya akan share balik lah. Okey, hari Rabu hari tu kita dah tengok modulus of complex number. Kita dah tengok macam mana kita nak plotkan sesuatu complex number dalam Argand diagram. So katakan kita ada satu complex number z equal to a plus bj. Jadi kita boleh lukis satu Cartesian coordinate di mana x mewakili real part bagi complex number. So x axis ni adalah bahagian real part. Dan juga y axis adalah bahagian imaginary part. Dan katakan kita ada satu complex number a plus bj. So yang mana bahagian real part adalah a ya. So katakan a adalah real part, maka pada paksi x katakan ini adalah posisi a dan pada paksi y ini adalah posisi b, maka titik z equal to a plus bj berada pada sinilah. So apabila kita plot pada Argand diagram, maka kita telah membentuk satu sudut bagi satu garisan AB dan paksi X telah membentuk satu sudut, iaitu sudut dinamakan theta. Jadi untuk dapatkan panjang bagi garis AB dan origin, di mana origin adalah 0, 0 dan juga kita punya point adalah AB. Panjang ini kita panggil sebagai modulus Z. Ataupun kita boleh simplify, kita tulis sebagai R lah. Diberi R ataupun modulus Z sama dengan punca kuasa A kuasa 2 tambah B kuasa 2. Contoh katakan kita ada satu kompleks number 3 tolak 4J. Jadi dapatkan modulus bagi kompleks number ni 3 tolak 4J. Jadi apa yang kita buat adalah kita dapatkan punca kuasa bagi 3 kuasa 2 tambah dengan tolak 4 kuasa 2. 3 kuasa 2 9, 9 tambah 4 kuasa 2 16. Jadi punca kuasa 25 sama dengan 5. Jadi di sini panjang R itu adalah 25. R ataupun kita juga boleh tulis sebagai modulus Z. Okey, untuk hari ini kita akan lihat bahagian yang kedua. Setelah kita boleh dapatkan Argand diagram bagi kompleks number, kita dah tukar daripada satu kompleks number ke dalam Argand diagram. Kita dah plot ataupun kita dah sketch kompleks number A plus BJ ke dalam Argand diagram. Kita dah nampak bahawa kompleks number ini telah membentuk satu sudut di antara paksi X dan juga garisan bagi R tadi. So dia dah membentuk satu sudut. Dan berdasarkan trigonometri chapter 1 yang telah kita belajar itu, jadi kita tahu bahawa tinggi ini adalah sama dengan P. So tinggi ini katakan sama dengan B dan panjang terhadap paksi X ni sama dengan A. Jadi untuk dapatkan sudut theta, kita boleh dapatkan melalui persamaan trigonometri tangent. Kita boleh tengok bahawa kalau kita ada tangent theta sama dengan tentang bahagi sebelah. Tentang adalah B over A. Jadi theta kita boleh dapatkan dengan inverse of tangent B over A. Tangent theta sama dengan inverse of B over A. Ini kita panggil sebagai modulus.
kita panggil sebagai argument of complex number. So argument of complex number adalah sudut yang mana complex number itu dan juga paksi X diberi oleh persamaan inverse tangent B over A. B ini adalah imaginary part of complex number dan juga A adalah real part bagi complex number. Boleh dapatkan value of theta berdasarkan formula yang diberi. Kita dah tengok dulu dalam chapter 1 di mana kita boleh cari inverse of tangent. Alright, let's see example. Katakan kita ada kompleks number 3 tolak 4J. Okey, yang pertama saya nak dapatkan modulus bagi kompleks number ni. So bila kita nak dapatkan modulus, maka modulus Z ataupun R sama dengan punca kuasa A kuasa 2 tambah B kuasa 2. So A kuasa 2 ataupun real part adalah 3 kuasa 2 tambah tolak 4 kuasa 2. So ini sama dengan punca kuasa 9 tambah 16 ataupun punca kuasa 25 sama dengan 5. Modulusnya adalah 5. Kemudian kita nak dapatkan argumen ataupun sudut theta. Jadi menggunakan persamaan theta sama dengan inverse tangent B over A. So tangent B sama dengan negatif 4. A sama dengan 3. So boleh tekan kalkulator lah. Inverse tangent negatif 4 bahagi 3 sama dengan negatif 53.13 darjah ataupun negatif 53.13 degree lah. Bila kita tengok sudut negatif, maksudnya dia adalah ikut jam. Kalau sudut positif, dia adalah lawan jam. Kalau sudut negatif, maksudnya dia ikut jam. So, ikut jam, mesti bawah pada paksi X. Dia start bawah pada paksi X. So, ini adalah sudut 53.13. Tapi kita nak sudut itu dalam bentuk positif, maka kita kena ambil lawan jam balik lah. Jadi, sama dengan 360 tolak 53.13 sama dengan 306.87 darjah. So, ini adalah argumen bagi 3 tolak 4J. Okey, tengok contoh yang kedua. B sama dengan 5 tambah 2J. Yang pertama saya nak dapatkan modulus bagi kompleks number ini. Modulus ataupun R sama dengan punca kuasa 5 kuasa 2 tambah 2 kuasa 2 sama dengan punca kuasa 25 tambah 4 ataupun punca kuasa 29. Dan theta ataupun argumen bagi kompleks number ni diberi oleh inverse tangent of B over A. B sama dengan 2, A sama dengan 5. So inverse tangent of 2 over 5 sama dengan 21.80. So sudut yang diberi adalah sudut positif. So menggunakan pengetahuan kita dalam chapter 1 hari tu, kita telah tengok kalau sudut positif maksudnya dia mestilah bermula dengan paksi X ikut jam. Jadi memang sudut dia adalah 21.80 sajalah. So argumen adalah 21.80. Okey, contoh yang berikut adalah negatif 1 tolak J.
Dapatkan modulus ataupun R. R sama dengan punca kuasa negatif 1 kuasa 2 tambah negatif 1 kuasa 2 ataupun punca kuasa 1 tambah 1. So, sama dengan punca kuasa 2. Dan theta adalah sama dengan inverse tangent negatif 1 bahagi negatif 1 ataupun inverse tangent of 1. So, inverse tangent of 1 sama dengan 45 darjah. So, sudut ni adalah positif, maka sudutnya adalah 45. Tapi, be careful. Perhatikan betul-betul. Tengok balik kita punya sudut complex number kita. Negatif 1 dan juga negatif J. Jadi, kena lakarkan dulu dia punya kedudukan kita punya complex number negatif 1. So, ini adalah paksi X. Untuk real part, imaginary part adalah paksi Y. Kat mana posisi negatif 1? Negatif 1 mestilah di sebelah kiri ni lah. Sini adalah negatif 1. Dan negatif J, kat mana negatif J? Juga kat bawah ni. Bawah pada kosong kan. So, sini kita punya complex number. Jadi, kita buat satu garisan. Maksudnya, 45 tu bukan dari kuadran 1 ni. Sebab kalau kuadran 1 ni mestilah 1 tambah J. Dua-dua mesti positif. Sekarang number kita adalah negatif 1, negatif J. Jadi sebenarnya 45 yang kita ukur tadi tu, yang kita dapat daripada inverse tangent negatif 1 bahagi negatif 1 tu sebenarnya adalah di antara paksi X dan juga garis di bawah ni. Sini adalah 45. Jadi sudut sebenar adalah 180 tambah 45. Jadi kena tambah 180 lagi. So dapat 225. Jadi untuk kepastian dekat mana kita punya argument tu, kamu kena sketch dululah posisi dalam Argand diagram. Kalau tidak, takut kita keliru. Kita dapat positif, sudut positif, tapi kedudukan complex number kita dalam Argand diagram salah. Jadi kita pun salah lah bagi value of argument. Jadi tengok betul-betul lah. Kena sketch dulu dalam Argand diagram. Okey, seterusnya example D 1 tambah 7J. Dapatkan modulus ataupun R, modulus Z ataupun R sama dengan punca kuasa 1 kuasa 2 tambah 7 kuasa 2. 1 kuasa 2 sama dengan 1, 7 kuasa 2 sama dengan 49, jadi punca kuasa 50. Kemudian kita nak dapatkan sudut bagi theta. Theta sama dengan inverse tangent B over A, 7/1. Ataupun inverse tangent 7. Inverse tangent 7 sama dengan 81.87 darjah. Jadi lukis dulu, sketch dulu kita punya Argand diagram. Kita punya real part adalah 1, imaginary part sama dengan 7. So sini sudut kita. Jadi sudutnya dalam kuadran 1. Maka betul lah 81.87 darjah. Okey, ada beberapa exercise yang saya nak bagi. Kita akan discuss exercise ni. Boleh, kalau siapa yang ada nota boleh tengok soalan tutorial 2. Okey, soalan nombor 12. Find the modulus and argument of the following complex number. Okey, yang pertama adalah
A sama dengan 3 tambah 4J. B sama dengan 4J. C sama dengan negatif 2 tolak punca kuasa 5J. D sama dengan 5 tolak 12J. E sama dengan tolak 1 tolak 2J. Jadi berdasarkan complex number ni, yang pertama dapatkan modulus ataupun R, dan yang kedua saya nak dapatkan argument. Argument ataupun sudut lah, theta. Okey, jadi saya bagi masa dalam 5 minit. Lagi kita akan sambung semula. Kita akan discuss soalan 12 ni.
Okey, kelas kita sambung balik. Okey, kita tengok soalan yang pertama, 3 tambah 4J. So, yang pertama kita ada complex number 3 tambah 4J. Jadi modulus ataupun R ataupun modulus Z lah. Ikutlah nak tulis R boleh ataupun modulus Z pun boleh. Sama dengan punca kuasa A kuasa 2 tambah B kuasa 2. A adalah 3 kuasa 2, B 4 kuasa 2. Jadi punca kuasa 3 tambah 4. 3 kuasa 2 sama dengan 9, 4 kuasa 2, 16, 9 tambah 16, 25. Sama dengan 5 lah. Kemudian theta ataupun argument sama dengan inverse tangent 4/3. So, dapatkan kalkulator, tekan inverse tangent 4/3. Sama dengan 53.13 degree. Jadi, kita boleh sketch dulu kita punya Argand diagram. Tengok dekat mana kedudukan complex number kita dalam Argand diagram. So, kita ada dua-dua positif, maksudnya kuadran 1 lah. So, sini 3, sini 4. Kat sini kita punya complex number A plus BJ tadi. So, sini adalah Z. So, sudut ini adalah kita punya theta. R panjang ni ya. Sini kita punya R. Jadi, sudutnya dalam kuadran 1. So, sama dengan 53.13 degree. So, betul lah yang ni. Okey, B. Kita ada 4J. Dapatkan modulus. Modulus sama dengan punca kuasa A kuasa 2 tambah B kuasa 2. A sama dengan 0. Kuasa 2. B kuasa 2 sama dengan 4. 4 kuasa 2. Jadi punca kuasa 16 ataupun sama dengan 4. Untuk kita punya sudut ataupun theta, kalau kita calculate menggunakan formula inverse tangent ni, inverse tangent B over A. So, inverse tangent B sama dengan 4, A sama dengan 0. Jadi, kita tak boleh nak dapatkan ataupun kita tak boleh nak define 4/0 sebab number ni adalah undefined. Ataupun kalau tekan dalam kalkulator dapat error lah 4/0, kamu akan dapat math error. Tapi kalau kita lukis balik dalam Argand diagram, jadi dia punya real part dekat part CX, real part dia adalah 0. So kat sinilah 0. Dan dia punya imaginary part adalah imaginary part dia adalah 4. So dekat atas ni. Jadi kita punya complex number tu sebenarnya di sini. Jadi sudut sini sebenarnya adalah 90 darjah. Maka kalau tekan inverse tangent 4/0, kita tak boleh dapat. Tapi kalau kita sketch the graph, kita boleh dapat nilai bagi modul argument, iaitu 90 darjah. Sudut bagi ni adalah 90 darjah. Okey, yang seterusnya C. Kita ada negatif 2 tolak punca kuasa 2. Punca kuasa 5. Dapatkan modulus ataupun Z sama dengan negatif 2 kuasa 2 tambah punca kuasa 5 kuasa 2. Sama dengan punca kuasa
4 tambah 5. Punca kuasa 2, kuasa 2 akan dapat 5 balik lah. 2 kuasa 2 sama dengan 4. Jadi total adalah punca kuasa 9 ataupun jawapan dia adalah 3. Kemudian dapatkan sudut dia ataupun theta ataupun dia punya argument. Argument sama dengan inverse tangent negatif punca kuasa negatif 5 bahagi negatif 2. So shift tangent negatif 5 over negatif 2 sama dengan 48.19. So lukis dulu kita punya complex number ni dalam Argand diagram. Negatif 2 dan negatif punca kuasa negatif 5. Katakan sini lah. So 48 tu sebenarnya adalah sudut dengan paksi X di sini. Jadi sudut yang sebenar yang kita nak ambil mestilah 180 tambah 48. Kita tambah dengan 180 lagi. Jadi argument adalah 228.19. D sama dengan 5 tolak 12C. Jadi modulus sama dengan punca kuasa 2, 5 kuasa 2 tambah negatif 12 kuasa 2. 25 tambah 144 sama dengan punca kuasa 2, 169 sama dengan 13. 5 kuasa 2. Okay. Kemudian argument adalah inverse tangent 5 negatif 12. Negatif 12 bahagi 5. Sama dengan negatif 67.38 degree. So, sudut negatif ataupun kalau kita lukis balik dia punya Argand diagram dia. Ada 5 dan juga negatif 12. So kat sini. So sudut negatif di sini 67.38. So betul lah sudut dia sebenarnya adalah 67.38 tapi ini adalah sudut negatif. Jadi kita nak sudut positif saja. Kita kena tolak lah 360. Theta sama dengan 360 tolak 67.38. Sama dengan 292.62. Okey, yang terakhir E. Kita ada negatif 1 tolak negatif 2J. Negatif 1 tolak 2J. Modulus sama dengan punca kuasa negatif 1 kuasa 2 tambah negatif 2 kuasa 2. Sama dengan 1 tambah 4 ataupun punca kuasa 2, 5. Jadi untuk argument, theta sama dengan inverse tangent negatif 2 bahagi negatif 1 ataupun inverse tangent of 2. So, dapatkan sudut 63.43 darjah. Tapi kena sketch dululah walaupun sudut yang kita dapat adalah positif tapi sebenarnya dia berada pada kuadran yang ke-3. Negatif 1 di sini, negatif 2 di sini,
So ini adalah kuadran yang ketiga. So sebenarnya theta ini adalah 63.43. Jadi kita nak sudut yang sebenar 180 tambah 63.43. Jadi kena tambah dengan 180. 243.43 degree. Okey. Selesai soalan 12. Okey, kita sambung balik kita punya kuliah kita. Okey, kita dah tengok tadi. Sekiranya kita ada satu complex number. Katakan complex number kita adalah A plus BJ dan kita plotkan. Katakan kedua-dua complex number kita A pun positif, B pun positif. Jadi kalau kita plot dalam Arkin diagram, so untuk real part, di sini adalah A, di sini adalah B. So katakan ini adalah kita punya complex number. Jadi kita boleh calculate dia punya R berdasarkan formula yang kita dapat tadi. R sama dengan punca kuasa A kuasa 2 tambah B kuasa 2. Jadi kita dapat R. Katakan R tu adalah memang sinilah R. Panjang dia. Dan juga kita boleh dapatkan dia punya sudut ataupun theta. So theta sama dengan inverse tangent B over A. B over A. So ini dia punya sudut dia. Okey, jadi saya nak plotkan. Okey. Jadi tinggi di sini adalah B, panjang di sini adalah A. Selain daripada sudut theta ini, kita juga boleh dapatkan nilai-nilai ratio bagi trigonometrik yang lain. Contoh kalau kita tahu value of theta, kita boleh dapatkan sin theta. Sin theta adalah B over R. B over R. Selain daripada sin theta, saya juga boleh dapatkan cos theta. Cos theta sama dengan sebelah bahagi hypotenuse. Hypotenuse adalah R, sebelah adalah A. Jadi A over R. Jadi berdasarkan trigonometric ratio ni, kita boleh define ataupun kita boleh rearrange untuk define what is B. So B sama dengan R sin theta. Begitu juga dengan A, menggunakan formula cos theta ni, kita boleh define A. A sama dengan R cos theta. So now kita dah ada B sama dengan R sin theta, A sama dengan R cos theta, dan juga theta sama dengan inverse tangent B over A. Modulus ataupun R adalah punca kuasa 2, A kuasa 2 tambah B kuasa 2. Jadi yang asal tadi kita ada complex number Z equal to A plus BJ. A adalah R cos theta. A sama dengan R cos theta. B sama dengan R sin theta. Jadi kita boleh tulis balik sebagai R cos theta tambah dengan, kita tulis dulu J and then darabkan dengan B. B adalah R sin theta. Faktorkan R. Jadi kita ada cos theta tambah J sin theta. Okey, ini adalah complex number dalam bentuk polar form. Dalam bentuk theta lah. Dalam bentuk polar coordinate. So yang asalnya kita ada complex number
bentuk A plus BJ. Jadi menggunakan formula sin theta, cos theta dan juga R, kita dah define bentuk baru bagi complex number. So daripada sini, kita dah dapat bentuk polar form. Z equal to R cos theta plus J sin theta. Jadi nak dapatkan dari bentuk A plus BJ kepada bentuk R cos theta plus J sin theta, first kita perlukan theta dan juga kita perlukan R lah, dua benda yang utama. Macam mana kita nak dapat theta? Gunakan formula inverse tangent of B over A. Macam mana nak dapat R? R sama dengan punca kuasa 2, A kuasa 2 tambah B kuasa 2. Okey. Mudah kan? Kita nak tukar dalam bentuk pola koordinat. Bentuk ni juga kita boleh tulis simplified. Selain kita tulis R cos theta plus J sin theta, kita juga boleh tulis sebagai R theta. Sec itu R theta. Sebab dua benda ni lah yang paling utama yang kita nak tahu. What is R, what is theta. Jadi kamu boleh simplify. Selain yang tulis R cos theta plus J sin theta, kita boleh tulis in bracket R dengan theta. Okay, tengok next example. Example 10. Katakan kita ada complex number Z equal to 1 plus J. Jadi saya nak convert ataupun saya nak tukarkan complex number ini ke dalam bentuk polar koordinat, polar form. Jadi untuk dapatkan polar form, saya perlu tahu dua benda. Yang pertama, saya perlu tahu R. Jadi R sama dengan punca kuasa 2, 1 kuasa 2 tambah 1 kuasa 2 juga. Sama dengan punca kuasa 2. Dan saya juga perlukan theta. Sebab ingat untuk pola koordinat, kita perlukan R dan juga theta. Jadi theta sama dengan inverse tangent of 1 over 1. Kat mana posisi kita punya Argand diagram ni? Kalau tengok, kedua-duanya adalah positif, satu-satu. So, positif maksudnya sini positif, sini pun positif lah. Jadi, dia dalam kuadran yang pertama. Jadi, inverse tangent ini sama dengan 45 lah. Jadi, kita punya polar form R cos theta plus J sin theta. R sama dengan punca kuasa 2. Theta sama dengan 45. Jadi, cos 45 tambah J sin 45. Ataupun mungkin kita tak mau tulis macam ni. Kita nak tulis sebagai R punca kuasa 2. Theta sama dengan 45. Juga kita boleh tulis 45 degree ya. Bukan 45 radian. 45 degree. Okey, example berikutnya. Kita ada B sama dengan Z equal to 3 minus 4J. Jadi, saya nak pastikan dulu kat mana dia punya A ni, Z ni dalam Argand diagram. So, 3 adalah positif, negatif part negatif. Jadi, sebenarnya dia dalam kuadran keempat. Di sinilah kuadran dia. Maksudnya, theta yang kita nak dapat nanti, kita kena tolak dengan 360 tolak theta. Okey, dapatkan modulus dulu, R. R sama dengan 3 kuasa 2 tambah negatif 4 kuasa 2. 9 tambah 16. 25 punca kuasa 25 sama dengan 5. Dan juga theta sama dengan inverse tangent negatif 4 bahagi 3. Inverse tangent negatif 4
bahagi 3 negatif 53.13 ataupun sama dengan 360 tolak 53.13. Tiga kosong 6,87. Jadi Z kita sama dengan R sama dengan 5. Cos theta, cos 306.87 plus J sin 306.87. Jangan lupa simbol degree ni ya. Simbol degree. Ataupun simplified form dia adalah 5 dan 306.87. 306.87, sorry. R theta. Okay, ini adalah bentuk simplified dia. Boleh tulis dalam bentuk yang pertama ataupun bentuk yang kedua ni. Dua-dua boleh. Okay, diberi Z equal to 4 cos 30 degree plus J sin 30 degree. Katakan kita ada 4 cos 30 degree plus J sin 30 degree. So, tukarkan balik ke dalam bentuk Z equal to A plus BJ. So, macam mana nak dapatkan dia? So, A sama dengan 4 cos 30 lah. B sama dengan 4 sin 30J. Kita expand sajalah. So, expand the bracket. Di sini adalah J. So, cos 30 sama dengan 0.8 dan sin 30. Ataupun kalau kita guna special triangle, sebab kalau kita dapatkan cos 30 ni, kita akan dapat dalam bentuk decimal point. Tapi kalau kita guna special triangle, 60, 30, 1, punca kuasa 3, 2. Jadi kalau cos 30 adalah punca kuasa 3/2. Sama dengan 4 darab cos 30. So, sudut 30 adalah sini. Cos adalah sebelah bahagi hipotenus. So, punca kuasa 3/2 tambah dengan J darab 4 sin 30. Sin 30 adalah 1 bahagi 2. 1/2. Okay. 4 bahagi 2 sama dengan 2. 4 bahagi 2 ni pun sama dengan 2. Jadi, real part adalah 2 darab dengan punca kuasa 3. Imaginary part adalah 2. So, 2J. So, ini bentuk A plus BJ.
Okay, yang seterusnya. Katakan kita ada Z equal to root of 3 cos 135 degree plus J sin 135 degree. Okay, so daripada soalan ni saya nak tukarkan kepada bentuk Z equal to A plus BJ. Tukarkan daripada punca kuasa 3 cos 135 tambah J sin 135. Okey, untuk dapatkan real part ataupun A sama dengan punca kuasa 3 darab cos 135. B sama dengan punca kuasa 3 darab sin 135. Okey, so untuk masalah ni, saya nak gunakan special triangle sebab kalau saya tekan calculator cos 135 so kalau saya tekan cos 135 saya akan dapat dalam bentuk decimal point. Tapi kita tak maulah dalam bentuk decimal point. Jadi kita nak dalam bentuk punca kuasa 2. Jadi kita tahu untuk dapatkan cos 135, so kita boleh gunakan special triangle. Pertama sekali kita kena kenal pasti dahulu cos 135 ni kat mana dalam kuadran apa-apa. So saya lukis dulu Argand diagram. So kat sini sama dengan 90, jadi cos 135 maksudnya dalam kuadran ni lah. So sini adalah 135. Jadi kalau kita nak gunakan triangle ini, maksudnya kita boleh gunakan theta di sebelah sini lah. So sama dengan 180 tolak 135 sama dengan 45 degree. So theta ini adalah 45 degree. Okey. Untuk kuadran yang pertama semua positif. Sini sin saja positif. Sini tangent saja positif. Sini cos sahaja positif. Maksudnya bagi sudut sini theta di sini cos 135 ni kalau kita convert tentulah kita akan dapat kat sini negatif bagi cos sebab kita nak dapatkan cos kat sini. So sudah tentu sudut bagi cos di sini adalah negatif sebab kat sini hanya sin saja yang boleh positif, yang lain semua negatif. Jadi maksudnya kita boleh gunakan ingat tak kita punya kalau kita ada sin theta, sin theta sini sama dengan cos 90 plus theta. Ataupun kita ada cos theta sini sama dengan sin 90 plus theta. So by using this special rule, so maksudnya theta di sini cos
cos 135 actually sebenarnya sini sama dengan sin 30 sin 45. Gunakan yang ni ya. Sin 45 ni sama dengan cos 135. Tapi nak dapatkan value sini mestilah negatif lah sebab cos dia adalah negatif. So sini sama dengan negatif sin 45. Okay, so dapatkan cos 135, this is equal to negative sin 45. Sama dengan negatif. Okay, gunakan special triangle. Sini 45, sini 45. Punca kuasa 2. So, ini adalah sin sama dengan negatif 1 punca kuasa 2. Okay, so cos 135 sama dengan negatif punca kuasa 1 bahagi punca kuasa 2. So, ini untuk A. Darabkan dengan punca kuasa 3. So, A adalah punca kuasa 3 negatif over 2. Punca kuasa 2. Okay, so dapatkan A. Untuk B sini ya. B sama dengan punca kuasa 3 sin 135. So, sin 135. So, sin 135 sinilah. Sin 135 sini. And then sudut di sini sin mestilah positif. Maksudnya sudut yang kita dapat adalah punca kuasa 3 darab dengan positif cos 45. Kenapa saya ambil cos 45? Sebab menggunakan yang ni lah. Sin 135 ni sama dengan cos 45. So, menggunakan special triangle, cos sama juga positif 1/2. Jadi, punca kuasa 3 darab positif 1 punca kuasa 2 sama dengan punca kuasa 3 bahagi punca kuasa 2. Jadi, Z equal to A plus BJ ataupun A sama dengan negatif 3 per punca kuasa 2 tambah punca kuasa 3 per punca kuasa 2 J. Okey. Okey, tengok tutorial 2 soalan nombor 13. State the following in polar form. So, yang pertama kita ada 5 tambah 5J. Yang kedua kita ada negatif 6 tambah 3J. C 4 tolak 7J darab dengan 2 tambah 3J. D kita ada 4 tambah 3J bahagi 2 tolak J. Okay, saya akan bagi macam tadi 5 minit untuk kamu selesaikan exercise ni. Lepas ni kita akan discuss.
So nak dapatkan polar form kita kena ada dua kan. Kita kena ada R dan juga theta. So tugas kamu cari R, cari theta and then convert lah. Untuk problem C dan D selesaikan dulu. Darab ni kena expand dulu. Dan untuk D ni kena darabkan dengan conjugate bagi denominator yang bawah ni. Darabkan dengan 2 tambah J, 2 tambah J. Kemudian baru convert balik kepada polar form. Cari dia punya R, modulus dia dan juga theta. Okay,
Okay, kita tengok balik question exercise ni. Exercise 13. Okay. A dahulu. Kita ada 5 tambah 5J. Jadi pertama saya nak dapatkan modulus ataupun R. R sama dengan 5 kuasa 2 tambah 5 kuasa 2. 5 kuasa 2, 25 tambah 25. Jadi R sama dengan punca kuasa 50. Punca kuasa 50 ni kita boleh simplify lagi tak? Boleh kan? Punca kuasa 50 ni kalau saya nak simplify sama dengan 25 darab 2. 25 darab 2 sama dengan 50. Sebab saya buat macam tu, saya boleh pecahkan punca kuasa 25 darab punca kuasa 2. Punca kuasa 25 kita tahu sama dengan 5. Punca kuasa 2 kita tulis macam ni lah. Jadi 5 punca kuasa 2. Okay, dah dapat R. Yang seterusnya dapatkan theta. Theta sama dengan inverse tangent B over A. 5 bahagi 5. 5 bahagi 5, 1. Jadi inverse tangent 1 sama dengan, sama dengan 45. 45 degree. Dan saya tahu ini adalah 45 sebab kedua-duanya berada dalam kuadran yang pertama. 5, 5, dua-dua positif. Kalau saya lukis balik kuadran ataupun argon diagram, jadi real part sini 5, sini pun 5. Jadi sebenarnya kita punya kompleks number ni berada dalam kuadran yang pertama. Jadi sudut 45 adalah sudut sinilah, betul lah. Jadi tak perlulah nak tambah 180 ke, nak tolak 180. Tak perlu lah. Sebab kita dah tahu dah sudut dia sama dengan 45. Jadi dalam polar form, Z sama dengan R cos theta plus C sin theta. R sama dengan 5 punca kuasa 2 cos theta 45 J sin theta 45 juga. 45 degree. Jangan lupa kosong kecil kat atas. Okay, A dah siap. Next, B. B sama dengan negatif 6 tambah 3J. Negatif 6 tambah 3J. Okay, untuk dapatkan modulus R. R sama dengan punca kuasa negatif 6 tambah 3 kuasa 2. A square plus B square. Negatif 6 sama dengan 36. Punca kuasa 3. 3 kuasa 2, 9. 9 tambah 36, 45. Punca kuasa 45. Ni pun kita boleh simplify. 45 ni sebenarnya 9 darab 5. 5. So, boleh pecah lagi. Punca kuasa 9 darab punca kuasa 5. Punca kuasa 9, 3. Punca kuasa 5. Tinggalkan dalam bentuk punca kuasa. So, 3 darab punca kuasa 5. Dan theta sama dengan inverse tangent B over A. B 3, A negatif 6. Ataupun inverse tangent negatif 1/2. Tangent 3 bahagi negatif 6. Ini 20. 26.57. So, lukis dulu dia punya kuadran dia. Ni dapat negatif.
Okey. X sama A negatif 6 sini. B sama dengan 3 sini. Ini negatif 6. Ke sinilah. 26.57. Jadi sudut yang kita nak adalah 180 tolak 26.57. Sama dengan 153.43 degree. Satu 80 tolak 26.57. Satu lima tiga, silap ah. 153 bukan 135. 153.43. Okey, so dapat dah dia punya sudut. Jadi Z kita sama dengan R. R adalah 3.5 cos theta 153.43 tambah J sin 153.43. Okey, untuk B. Next, soalan C. Kita ada 4 tolak 7J darab dengan 2 tambah 3J. Jadi expand dulu. So Z kita ni sama dengan 4 darab 2, 8. 4 darab 3, 12J. 7 darab 2 tolak 14J. 7 darab 3, 21. Negatif 21. J kuasa 2. Okey, ini negatif 21. Negatif 21. J kuasa 2 sama dengan negatif 1. 1, negatif 1 darab negatif positif. J habislah. Sebab J kuasa 2 ni sama dengan negatif 1. So, 8 tambah 21, 29. 12J tolak 14J sama dengan tolak 2J. Okay, so Z kita sama dengan 29 tolak 2J. Dapatkan R. R sama dengan punca kuasa 2, 29 kuasa 2 tambah negatif 2 kuasa 2. So, panjang sikit lah. So, 29 kuasa 2 tambah 4. Jadi, punca kuasa 845. 845. Boleh tak dapat punca kuasa 845? 845 dah bahagi 9. 845 bahagi 845 bahagi 169. 5. Okey, so ini kita boleh simplify. Punca kuasa 845 sama dengan 169 darab 5.
So kalau saya ambil kalkulator, saya tekan 169/5 sama dengan 845. So boleh pecahkanlah 169 darab punca kuasa 5. Punca kuasa 169 sama dengan 13. Punca kuasa 5 tinggalkanlah. So dapat 13 punca kuasa 5. So theta sama dengan inverse tangent B over A. B kat sini negatif 2. A sama dengan 29. So sama dengan sama dengan 3.95 degree. Tapi kita kena tengok kuadran dia dulu. Okay, so first A sama dengan 29, B sama dengan negatif 2 kat sini. So 3.95 tu kat sini lah. 3.95. Jadi sudut yang kita nak adalah sudut positif. Jadi 360 tolak 3.95. 356.05 degree. Okey, jadi Z kita sama dengan 13 punca kuasa 5 cos 356.05 degree plus J sin 356.05 degree. Okay, jawapan belakang dekat tutorial ni salah, bukan punca kuasa 31. Punca kuasa 31 tu salah. Dia silap, dia tambah 29 tambah 4 ni 31. 29 tambah 2 31, tapi salah lah, bukan dia. So ini jawapan kita. Punca kuasa 845 ataupun 13 darab punca kuasa 5. Okey, yang terakhir D. Kita ada 4 tambah 3J bahagi 2 tolak J. Jadi kita daratkan dengan conjugate lagi yang bawah ni. Sama dengan 2 tambah J, 2 tambah J. So yang bawah sama dengan 2 kuasa 2 tambah 1. Negatif 1 kuasa 2. Yang atas kita expand. So 4 darab 2, 8 tambah 4J tambah 6J tambah 3J kuasa 2. Okey, yang bawah. Yang bawah ni sama dengan A square plus B square. Dia bukan modulus lah. Yang bawah ni A square plus B square. Ingat formula dia. Kalau kita ada Z, kita darab dengan Z bar. Ini sama dengan A square plus B square. Kalau R, barulah punca kuasa A square plus B square. So ini satu lagi yang kita kena ingat lah. Okay, so yang bawah ni adalah Z darab modulus Z. So A square plus B square. Kalau tak ingat, boleh kembangkan menjadi masalah. 2 darab 2, 4. 2 darab J, positif 2J, tolak 2J, and then tolak J, darab J, J square. Okay, so yang bawah 4 kuasa 2, 2 kuasa 2, 4, 4 tambah 1, 5. 8 tolak 3, 5, tambah 10, J. Jadi boleh pecah 5 bahagi 5, 1, 10 bahagi 5, 2. So 1 tambah 2J. Kita dapatkan R sama dengan punca kuasa 2, 1 kuasa 2 tambah 2 kuasa 2 ataupun punca kuasa 5. Theta
sama dengan inverse tangent 2 bahagi 1. So, inverse tangent 2 sama dengan 63.43 degree. So, kat mana dia penyudutkan dia? Sini 1, sini 2. So, argon diagram dia sini. So, kuadran 1. So, sudut ni lah. Jadi, Z sama dengan punca kuasa 5 cos 63.43 degree plus C sin 63.45 degree. Ataupun kalau nak simplify boleh tulis R theta kan. R sama dengan 5, theta sama dengan 63.45 degree. Kedua-dua jawapan diterima. Okay, so kita dah selesai untuk polar form. So untuk kuliah yang berikutnya nanti kita akan tengok daripada polar form, kita juga boleh tulis dalam bentuk exponential form of complex numbers. So itu kita akan bincangkan dalam kuliah yang lain. Jadi sebelum saya akhirkan kelas kita ni, ada apa-apa soalan tak? Okey, kalau tak ada, sebelum berakhir saya share dulu link untuk attendance. Tolong isi link ni dalam message tu Okey, siapa yang dah isi boleh dismiss lah. Okey, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Jumpa lepas cuti. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.